Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya Nurul Najwa binti Kamaluddin bersama-sama rakan saya, Isfahani binti Muhammad Nazri bakal menceritakan tentang kisah Nabi Khidir AS dan Nabi Musa AS. Kisah ini terkandung di dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 60 hingga 82. Kisah ini bermula apabila Allah SWT menegur Nabi Musa AS apabila ada yang bertanya kepadanya, siapakah orang yang paling berilmu di dunia ini? Nabi Musa menjawab bahawa dirinya adalah orang yang paling berilmu. Allah SWT menegur kepada Nabi Musa menyatakan bahawa ada orang yang lebih berilmu daripada Nabi Musa AS. Kemudian Allah SWT menyeru Nabi Musa untuk bertemu dengan lelaki tersebut untuk menuntut ilmu, dan lelaki tersebut adalah Nabi Khidir AS. Kemudian setelah lamanya Nabi Musa dan Yusha' bin Nun berjalan, Nabi Musa dan Yusha' bin Nun berehat di sebuah batu besar yang berdekatan dengan laut. Yusha' bin Nun sedar daripada tidurnya dan mendapati bahawa ikan itu menggelusur ke dalam laut dalam keadaan yang sangat ajaib. Tetapi Yusha' bin Nun lupa untuk memberitahu kepada Nabi Musa tentang hilangnya ikan itu. Nabi Musa pun tersedar daripada tidurnya dan mengajak Yusha' bin Nun untuk meneruskan perjalanan mencari Nabi Khidir AS. Kemudian, Nabi Musa dan juga Yusha' bin Nun patah balik semula di tempat di mana hilangnya ikan itu. Kemudian, Nabi Musa mendapati bahawa ada seorang lelaki di situ, di mana lelaki tersebut adalah Nabi Khidir AS. Kemudian, Nabi Musa meminta izin daripada Nabi Khidir, bertanyakan bahawa bolehkah aku mengikutimu dan mempelajari ilmu apa yang Allah SWT telah ajarkan kepadamu, iaitu kepada Nabi Khidir AS. Kemudian Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa bahawa Nabi Musa tidak akan dapat sabar dengan apa yang Nabi Khidir lakukan. Kemudian Nabi Musa berkata, insya-Allah aku akan sabar dengan setiap apa yang engkau lakukan. Dalam ayat 70, Nabi Khidir menyatakan syarat apabila Nabi Musa ingin menuntut ilmu daripadanya, Nabi Musa tidak boleh bertanyakan ataupun mempertikaikan apa jua yang Nabi Khidir lakukan. Di sepanjang tempoh perjalanan Nabi Musa menuntut ilmu daripada Nabi Khidir AS, berlaku 3 situasi. Situasi yang pertama adalah di dalam ayat 71 surah Al-Kahfi, di mana apabila Nabi Musa dan juga Nabi Khidir menaiki sebuah perahu, Nabi Khidir memecahkan dan juga membocorkan perahu tersebut, dan Nabi Musa mempertikaikan dan bertanyakan kepada Nabi Khidir AS, mengapa engkau memecahkan perahu tersebut? Sedangkan perahu tersebut adalah milik orang miskin dan juga bakal menenggelamkan penumpang-penumpang yang menaikinya. Kemudian Nabi Khidir AS menjawab kepada Nabi Musa bahawa, bukankah aku sudah memberitahu bahawa engkau, yakni Musa, sama sekali tidak akan dapat sabar dengan setiap perbuatanku. Kemudian Nabi Musa pula menjawab bahawa janganlah engkau, yakni Nabi Khidir, memarahiku disebabkan aku terlupa dengan syaratmu. Seterusnya, di situasi yang kedua di dalam ayat 74, di mana apabila sudah tibanya di daratan, Nabi Musa dan juga Nabi Khidir meneruskan perjalanan mereka, dan apabila mereka berdua berjumpa dengan seorang kanak-kanak, Nabi Khidir membunuh kanak-kanak tersebut. Dan Nabi Musa bertanyakan kepada Nabi Khidir, mengapa engkau membunuh kanak-kanak tersebut, sedangkan kanak-kanak tersebut mempunyai jiwa yang masih suci dan kanak-kanak tersebut tidak pernah membunuh orang. Kemudian Nabi Khidir menjawab dan bertanya kepada Nabi Musa AS, bukankah aku sudah berkata bahawa engkau, yakni Nabi Musa, sama sekali tidak akan dapat pernah sabar apabila bersama denganku. Seterusnya, Nabi Musa menjawab kepada Nabi Khidir, sekiranya selepas ini Nabi Musa bertanyakan lagi soalan ataupun mempertikaikan di setiap perbuatan Nabi Khidir AS, janganlah Nabi Khidir mengizinkan Nabi Musa untuk menemaninya dan juga menuntut ilmu daripadanya. Kemudian situasi ketiga di dalam ayat 77 surah Al-Kahfi, di mana Nabi Khidir AS dan juga Nabi Musa menemui sebuah tembok yang sudah mahu runtuh. Kemudian Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk membina tembok itu semula. Setelah siapnya tembok itu, Nabi Musa memberitahu kepada Nabi Khidir, sekiranya engkau, yakni Khidir, mahukan upah, pastilah engkau berhak mendapatnya.
Kemudian di ayat 78, Nabi Khidir berkata, inilah saat antara aku denganmu, iaitu Nabi Musa AS, dan aku akan menerangkan kejadian yang engkau tidak sabar itu. Begitulah 3 situasi yang Nabi Khidir AS lakukan dan sebabnya bakal diterangkan oleh sahabat saya, Ismahani binti Muhammad Nazri. Seterusnya, apakah sebab musabab yang tersirat di sebalik perbuatan Nabi Khidir AS? Yang pertama, Nabi Khidir merosakkan perahu kerana ada seorang raja yang zalim yang ingin merampas setiap perahu yang baik. Bagi mengelakkan perahu itu dirampas, maka Khidir merosakkannya agar pemiliknya, iaitu si miskin, mendapat manfaat darinya kerana perahunya tidak dirampas oleh raja itu. Seterusnya, mengapa Nabi Khidir membunuh kanak-kanak tersebut? Kerana jika kanak-kanak itu dibiarkan terus hidup, kelak apabila dewasa dia akan mendesak kedua ibu bapanya untuk melakukan perbuatan yang zalim dan kufur. Dan tembok yang diperbaiki oleh Khidir pula sebenarnya milik 2 orang budak lelaki yatim. Di bawahnya terdapat harta yang tertanam untuk mereka. Bapanya merupakan seorang lelaki soleh, menunjukkan bahawa zuriatnya dijaga kerana rahmatnya kepada ibadah lelaki itu diteruskan di dunia sehingga akhirat. Itulah sebab mengapa Nabi Khidir melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya apa pengajaran yang boleh kita ambil berdasarkan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir AS? Yang pertama adalah kesungguhan di dalam menuntut ilmu, yang mana kita perlu bersungguh-sungguh dan bersemangat di dalam setiap usaha untuk menuntut ilmu serta tidak mudah berputus asa di dalam setiap ilmu yang kita ingin pelajari. Yang kedua adalah pengorbanan. Menuntut adalah merupakan satu proses yang berterusan dan berpanjangan. Ianya perlu kepada pengorbanan masa, jiwa dan tenaga untuk menguasai sesuatu ilmu. Kita boleh perhatikan pengorbanan Nabi Musa AS. Baginda sanggup menempuh segala kesusahan dan kepayahan akibat kekurangan makanan dan perjalanan yang sangat jauh dalam menuntut ilmu. Seterusnya pengajaran yang ketiga, yakni yang terakhir, iaitu merendah diri. Sifat merendah diri atau tawaduk terutama kepada guru adalah merupakan sifat yang perlu diterapkan di dalam diri setiap penuntut ilmu. Walaupun insan yang berkongsi ilmu tersebut mungkin lebih rendah darjatnya atau lebih muda daripadanya. Walau siapa pun guru kita, kita hendaklah sentiasa menghormati serta memuliakan mereka agar kita memperoleh keberkatan ilmu daripadanya. Semoga perkongsian ini sedikit sebanyak memberi manfaat dan panduan kepada para penuntut ilmu dalam proses menuntut ilmu. Ayo kita terus berusaha menjadi seorang penuntut ilmu dan berusaha menerapkan sifat-sifat yang baik tersebut di dalam diri kita. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.